Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Uh, Hari ini saya akan bincangkan sedikitlah bagaimana nak mengajar peratus ni kan. Sebab saya tergerak hati untuk bincangkan tentang peratus ni kerana peratus ni satu tajuk yang menarik dan amat berguna. Dan bila saya lihat kepada pengajaran guru, saya dapati pengajaran tajuk peratus ini agak kurang menarik perhatian pelajar, dan nampak peratus ini nampak macam tidak diperlukan sangat. Okey, tapi pada hakikatnya peratus ini adalah satu tajuk yang amat penting, dan peratus ini tajuk yang berguna untuk mempelajari tajuk-tajuk lain, ya, terutama sekarang lah, dalam konteks peratus, dalam konteks perniagaan dan sebagainya. Okey, jadi sebenarnya saya nak bawa di sini pada hari ini ialah tentang bagaimana nak menjadikan peratus ini lebih berguna kepada pelajar dan murid-murid kita ataupun pelajar kita. Kita sebenarnya boleh tarik perhatian mereka untuk belajar sekiranya mereka berminat terhadap pelajaran kita kan. Jadi bila saya lihat kepada pengajaran guru keseluruhannya pada umumnya, saya perhatikan mereka tertumpu, dan kalau saya lihat kepada buku-buku rujukan dan sebagainya, kebanyakannya tertumpu kepada satu bidang saja, iaitu menyatakan nombor sebagai pecahan. Okey, jadi kalau kita lihat kepada fokus pengajaran, fokus pengajaran ni adalah kepada menyatakan nombor sebagai pecahan. Okey, ini yang sering difokuskan. Okey, contohnya tentang harga, berapa harga selepas diskaun 30%. Okey, satu kuantiti diskaun. Okey, kuantiti, banyaknya kuantiti. Okey, daripada keseluruhan. Okey, ni contohnya gula dalam satu guni ada 50 kilogram, dan diambil daripadanya 15 kilogram. Berapa peratus gula yang sudah diambil? Okey, itu sebagai contoh lah kan. Ini contoh-contoh menyatakan peratus, menyatakan nombor sebagai pecahan. Sebab pecahan ni dimaksudkan, pecahan ni ialah per 100. Okey, ini yang sering dibincangkan oleh guru-guru, sering dibincangkan dalam buku rujukan, buku teks yang berbentuk macam ni. Okey, namun satu perkara, satu bidang yang sering diabaikan, yang kurang diberi tumpuan adalah tentang menyatakan perbandingan. Okey, ini ada satu tajuk yang agak kurang diberi penekanan. Menyatakan perbandingan. Sebenarnya dalam konteks peratus, okey, menyatakan perbandingan adalah satu bidang yang menarik. Okey, sebab
menyatakan perbandingan, berarti terdapat dua kuantiti. Jadi dua kuantiti. Jadi kita nak nyatakan, nak supaya pelajar membuat kajian, penyelidikan. Okey? Andaian. Ini perkara-perkara yang murid-murid perlu buat. Yang pelajar-pelajar perlu buat. Kajian, penyelidikan, andaian. Dan mereka digalakkan untuk meramal. Okey? Jadi kalau kita lihat kepada nombor pecahan biasa. Contoh pecahan biasa. Pecahan 2/5 dan 4/7. 2/5 dan 4/7. Ini sukar kita nak tentukan yang mana kuantiti lebih banyak. Lebih banyak. Ini sukar untuk kita tentukan kuantiti yang mana lebih banyak. Jadi, baru kita boleh nampak, baru kita boleh membawa pelajar untuk berfikir yang mana lebih banyak. Dan bila kita nyatakan, bila kita bincang yang mana lebih banyak, di situlah timbul minat. Terutamanya bila kita kaitkan mereka situasi yang mana lebih banyak ini dengan situasi yang sebenar. Okey? Jadi bila kita sentiasa memfokuskan kepada peratus yang berbagai-bagai begini, kita akan membawa mereka untuk menjadikan peratus ini lebih berguna dalam kehidupan seharian mereka. Okey, jadi saya nak bagi contoh kan, contoh masalah yang sering dipaparkan dalam buku-buku, dalam perbincangan. Contoh macam ni. Pada awal tahun 2018, Encik Ali menyimpan RM5,000 dan RM5,000. RM5,000. Okey, di bank A dengan kadar faedah 3% setahun. Berapa faedah mudah yang diperolehi oleh Encik Ali pada penghujung tahun 2018? Okey. Dan berapa baki simpanan Encik Ali pada penghujung tahun 2018? Banyak soalan yang berbentuk begini, dan kalau kita lihat soalan berbentuk begini, tidak dapat menarik perhatian pelajar. Sebab dia nampak macam tidak berkait langsung dengan kehidupan masyarakat, kehidupan dia, kehidupan ibu bapa dia, tidak berapa berkait. Sebab dia tidak pernah fikir, dia kurang berfikir tentang berapa faedah yang dia dapat sekiranya duit simpanan dia adalah terlalu kecil. Lainlah kalau dia duit simpanan dia terlalu besar, baru dia lebih berfikir bagaimana untuk mendapatkan jumlah faedah yang lebih besar. Okey. Jadi untuk kes ini biasanya guru akan terus menyelesaikannya dengan mengambil sejumlah wang yang asal tu RM5,000 darabkan dengan 3/100. Okey, dan bila kita selesaikan, kita dapati RM150. Dan kalau duitnya asal ialah RM5,000, duit yang bakinya adalah sekarang adalah RM5,000 tambah RM150. Dan soalan-soalan yang berbentuk macam ni banyak terdapat dalam masalah matematik yang diajar oleh guru, oleh kebanyakan guru dan oleh sebahagian daripada guru dan dalam buku teks banyak diberi penekanan. Okey. Tapi hakikatnya kita nak bawa pelajar untuk berfikir, menyelidik dan sebagainya. Jadi sebagai contoh, ini contoh soalan. Ini contoh yang
yang sering kita jumpa sekarang, terutama dalam pasaran. Okey, kedai jam murni menjual jam tangan jenama A dengan diskaun 30%. Okey, dan di kedai dia tulis begini, 30% tambah 20%. Okey, di sini di kedai diskaun. Banyak diskaun ditulis begini di kedai, yang memberi maksud 30% serta tambahan 20% lagi atas baki. Okey, saya tulis begini nampak lebih jelas, tapi sebenarnya dalam konteks seharian inilah yang ditulis. Manakala jam jenama yang sama dijual di kedai jam maju, kedai yang satu lagi lah, dengan diskaun 50%. Di kedai manakah harga jam tersebut lebih murah? Jadi ini sering berlaku dalam kehidupan sekarang, di mana kalau kita pergi ke kedai-kedai yang menjual barang-barang, baju, jam, okey, barang mainan dan sebagainya, banyak yang ditulis begini. Jadi yang pertama diskaun ialah 30% tambah 20%. Dan satu lagi ialah diberi diskaun 50%. Jadi kalau kita lihat sebahagian daripada kita, kita nampak macam sama sahaja di antara satu dan dua. Adakah benar? Okey, adakah benar? Ini persoalannya. Jadi sebenarnya kalau kita sentiasa bawa pelajar untuk berfikir, mungkin mereka akan lebih meminati mathematics, dan peratus ini akan menjadi penyebab untuk dia minat membuat penyelidikan, terutama dalam kehidupan seharian. Jadi cuba tengok situasi satu. Situasi satu, katalah jam tangan itu, okey, katakan jam tangan itu, katakan harga jam RM100. Okey? Dan daripada 100 itu, diskaun 30%, diskaun 1 RM 100 darab 30%, kita dapati kita dapati harga dia RM30. Okey? Jadi harga sekarang adalah baru adalah RM70. Okey? Dan kalau kita cari diskaun yang kedua, diskaun 2 RM70 darab lagi dengan 20 per 100, dan kita dapati kurang lagi RM14. Jadi sekarang harga baru adalah RM70 tolak RM14, dapat RM56. Ini harga. Jadi untuk kes kedua pula, kalau kita katakan harga jam RM100. Okey? Dan dengan diskaun 50%, okey? Kita ambil 100 darab dengan
50 per 100, dan kita akan dapati, okey, kita dapati diskaun adalah RM50 dan harga baru adalah RM100 tolak RM50, iaitu RM50. Jadi cuba kita lihat, kita bandingkan harga baru yang diperolehi daripada kedua-dua cara diskaun ini, dan jelas bahawa yang ditulis dalam bentuk pertama iaitu 30% tambah 20% lebih mahal daripada yang terus bagi 50%. Jadi kalau kita membawa mereka kepada perbandingan, berarti kita sudah meluaskan persoalan yang timbul daripada tajuk peratus ini. Jadi saya rasa ini merupakan satu cadangan yang boleh cikgu amalkan di sekolah untuk mengajar anak-anak murid kita dan menjadikan matematik itu lebih menarik dan berguna kepada mereka satu masa nanti. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, saya Dr. Muhammad Uzi ya.